Masalah kita sekarang, kita tak menikmati hidup. Bila kita tak menikmati hidup tu yang jadi stres. Tak boleh tidur. Belajar untuk tidur. Tak boleh tidur juga. Nikmati dia. Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman itu apa dia? Bila malam, dia jarang tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum. Apa dia buat? Yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Tuhan dia. Dia semayang, minta pada Allah, yad'una rabbahum. Dia bangun semayang. Ini dia, malam adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Tengok jam betul tak betul. 5 minit cepat tu. Waktu saya belajar dulu, guru saya garang tu. Ustaz saya tu garang gila, Masya Allah. Gila pun tak garang macam tu. Kami yang dah tua bangka ni kena penampar. Masa tu umur 18, 20. Garang. Dah ustaz ni pun umur dah 80 lebih. Garang. Tak pernah cakap Melayu. Cakap Arab ni. Dia masuk dalam kelas tu. Kali belajar 4 kitab cakap Arab. Dia cakap Melayu bila dia maki. Bodoh. Balul. Itu Melayu. Hak lain tu Arab. Imtahan dalam minal kalam al-am natakallim. Oh sudah tuan-tuan. Tak nak cakap Melayu. Garang tuan-tuan. Kami tak berani tengok. Takut. Jadi macam mana nak bagi habis cepat kelas? Ubah jam. Cepatkan 10 minit awal. Dia pula jenis tak buat jam. Masa dah tamat kata. Khalas. Bas. Jom jalan. Jadi itu satu petua macam mana nak bagi cepatkan ceramah. Cepatkan jam tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Baik, perjalanan ibrah daripada perjalanan satu malam. Baik, ayat yang saya bacakan tadi, waja'ana al-laila libasa. Dijadikan kepada kita ini malam sebagai pakaian. Libas maknanya pakaian. Orang putih ambil jadi libas. Asalnya Arab, libas. Banyak bahasa Arab, tapi kita tak faham. Tuan-tuan hari ni semua pandai cakap Arab. Cuma tak perasan itu adalah Arab. Lama dia cakap Arab. Cantik Levi's. Tengok Levi's. Bahasa Arab tu. Okay. Awak duduk di mana? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur dia modern. Modern tu bahasa Arab. Madan. Asal bahasa Arab, Madan. Datang kerajaan Madani sekarang. Dia ambil pada bahasa Arab, Madan. Madan maknanya modern. Bahasa Arab lah tu. Jadi siapa cakap orang Melayu tak pernah cakap Arab? Lama cakap Arab. Cuma bila masuk kelas formal bahasa Arab, ramai yang lari. Itu je. Lala tinggal ustaz seorang mengajar. Padahal tiap-tiap hari cakap Arab. Cuma kita tak perasan saja. Kalau kita melihat kepada risalah bahasa Arab. Lihat kepada makalah bahasa Arab. Apa yang tentang Arab semua? Garisan khatul istiwa. Khat itu garisan, istiwa itu sama. Khatul istiwa, garisan yang sama. Kita belajar dalam sejarah, dalam geografi, khatul istiwa. La ilaha illallah. Jadi tak ada yang kita ambil. Orang putih hak maju tu pun tuan-tuan dia ambil daripada bahasa Arab, perkataan-perkataan dia. Jadi jangan kita hari ni duk kata kita tak reti bahasa Arab. Cuma kita menggunakan perkataan itu dah dimelayukan bahasanya. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala kata dijadikan malam itu sebagai tutupan. Apa makna pakaian? Tutupan. Lebas maknanya tutupan. Jadi kalau pakaian kita tak menutup, maka bukan pakaian. Dia tak menutup. Tutup dua atas, sikit bawah. Awak buat apa ni? Berpakaian. Dah. Berpakaian maknanya menutup. Ada orang tanya pada kita, Ustaz, dalam Quran mana ada perintah suruh pakai tudung? Ya, memang tidak ada. Yang adanya suruh tutup aurat. Memang tak ada apa. Tapi disuruh tutup aurat. Macam mana awak nak tutup aurat? Pulanglah pada awak.
Ada orang pakai tudung bawal. Tudung bawal ikat tengah. Ekor kembang itu. Itu namanya tudung bawal. Terpulang lah. Ada dah sini tudung bawal tuan-tuan. Dia letak dia punya getah di bawah tu. Ekor dia kembang lagu tu. Naik ke atas. Itu sebab dia tudung bawal. Kalau tuan-tuan hari ni tak nak pakai tudung bawal, tak apa. Tuan-tuan pakai sari. Tutup segala-galanya nampak muka je. Boleh. Ada yang pakai telekung. Boleh. Terpulanglah janji menutup aurat. Sebab orang kita ni faham, asyik nak sembahyang telekung. Negara yang hujung dia sia banyak ni. Malaysia, Indonesia. Bila nak sembahyang, dia pakai telekung. Padahal yang disuruh tutup aurat. Janji awak tutup aurat, selesai masalah. Ini tidak. Bila tak buat telekung, tak sembahyang. Pergi rombongan sampai dekat RNR Tapah. Kak Som, mohlah turun sembahyang Zuhur. Kak Som, tak apalah. Turunlah Zuhur sembahyang. Tak apalah. Uzur ke? Uzur apa dah 70? Ni parah ni. Kenapa tak nak turun? Telekung tak bawa. Kenapa tak bawa? Tak sangka nak sembahyang. Astagfirullah. Ni nama dia unsangkable, nama dia. Tak disangka-sangka tiba-tiba sembahyang. Kan pelik tu. Dia kata tak bawa telekung. Tak apa. Dekat RNA punya surau ada wakaf punya telekung. Tak nak, dia tak puas. Itu dia. Busuk dah 6 bulan tak basuh. Jadi tuan-tuan, kalau akak-akak pergi ke masjid, tak ada telekung, langsir masjid boleh. Buang cangkuk dia, sembahyang Allahu Akbar boleh. Janji tutup aurat. Cuma Tok Siak tengok. Apa pula ni, kan berjalan pula langsir aku orang. Jadi simple jawapan. Dia tutup aurat. Macam mana cara nak tutup? Terpulanglah pada awak. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, malam ini dijadikan tutupan. Duduk di rumah. Malam ni dijadikan melitupi, kegelapan meliputi alam. Daripada cahaya yang terang menderang, jadi gelap. Ditutup. Maka bila kata tutup, duduk di rumah. Rehat di rumah. Tetapi kita sekarang, tuan-tuan, malam yang hidup, lampu sepanjang jalan, Tom-yum. Lah, dah jauh, hijau, biru, kuning, merah, purple semua ada. Hidup, malam jadi hidup. Kalau kita tengok di negara barat, pukul 5 petang, 6 petang, dah sunyi sepi. Tambah kalau musim sejuk, lagi hidup di rumah dia mah. Duk bakar unggun api di rumah. Pukul 5 petang, kedai tutup, kita ke 12 malam buka ke. Kedai makan 12 malam tak tutup. 2 pagi tak tutup. Kemudian kita bercakap, kadar diabetes kepada rakyat Malaysia ya semakin meningkat ya. Meningkatlah hantar ke darah ke 12. Tuan-tuan pergi orang putih ke, pergi Amerika ke, pergi Australia ke, England ke, begitu. Nak cari kedai tak ada dah. Pukul 5, pukul 6 balik dah. Tunggu malam minggu je. Sebab tu saya kalau pergi sana malam minggu saya tak keluar. Pasal demo ramai keluar. Keluarlah mabuk pula tu. Oi, susah. Saya duduk minum malam minggu. Minum. Kata Mak Saleh ramai benar demo ni. Rupanya malam minggu lupa demo keluar. Saya pakai kepiah. Minum teh, minum kopi. Datang Mak Saleh 4-5 orang mabuk. Mai hak perempuan tu duduk tengok saya tu. Dia pegang kepiah saya. Ni parah ni. Dia tak boleh tengok orang pakai songkok piah ke mak. Oh, takut saya sejak malam tu kalau saya pergi sana. Obatlah saya tak keluar dah malam minggu. Malam lain boleh. Pasal apa? Malam lain dia rehat. Duduk dengan keluarga. Kita pula malam Allah subhanallah. Sebab itu bila kita malam kita tak betul-betul rehat. Apa akan jadi? Yang pertama, penyakit tak akan turun diabetes dia. Ini adalah lewat kita ni. Orang ramai yang kena diabetes. Termasuk yang cakap. Dia yang cakap dia pun kena diabetes. Kenapa dia panggil diabetes? Sebab kalau awak tak jaga, potong betis. Itu namanya diabetes.
Kalau betis dah dipotong, masih lagi tinggi, potong peha. Nama dia dapah. Kalau dah peha pun masih tinggi lagi, dah. Innalillahi wa inna. Bila manusia tak cukup tidur, apa akan jadi? Obesity. Bila manusia tak cukup tidur, apa akan jadi? Ni nak sebut pun takut tuan-tuan marah. Keguguran rambut. Oh, sudah. Jangan marah saya pula. Bila kita tak cukup tidur, malam-malam berjaga, apa akan jadi? Stres. Berapa ramai yang stres sekarang? Bila tak cukup tidur waktu malam, apa akan jadi? Darah tinggi. Sebab itu tuan-tuan, bila malam, rehat, pergi tidur. Hanya ada beberapa orang sahaja yang dibenarkan berjaga malam. Orang yang melaksanakan undang-undang, yang mengawal undang-undang, yang nak pastikan keselamatan, sila berjaga. Polis, askar, bomber, nurse, itu. Kalau polis pun tidur, masalah. Ni balik polis ke? Oh, tidur lah, ya Allah. Sarjan jawab, kan masalah tuan-tuan. Ini hospital ke? Semua orang buat ambulans, semua tidur. Besok dia datang hospital, encik, itu dia. Yang ini dibenarkan berjaga. Kalau hak jaga kapal terbang pun tidur, huru-hara tu ni jaga. Yang jaga menara kawalan tu. Berapa ramai kapal terbang duk pusing. Apa ada pusing-pusing terbang? Menara tidur. Sebab itu dibenarkan untuk berjaga. Yang kedua, siapa yang dibenarkan lewat tidur? Orang yang mentelaah pelajaran. Orang yang mengkaji pelajaran, orang yang belajar, orang yang mengajar, duk melihat, maka boleh dia tidur lambat. Yang ketiga, siapa dia yang boleh tidur lambat? Orang yang melayan tetamu yang datang ke rumah dia. Boleh layan. Jangan bila tetamu baru sampai pada Kelantan, pukul 11 malam. Minta maaf lah Zin. Saya tidur 10.30, kau pula datang pukul 11. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Kesian hamba Allah tuan-tuan, dia baru sampai. Yang keseterusnya, siapa yang boleh tidur lambat? Orang yang membincangkan masalah keluarga dia. Mesyuarat keluarga dia. Pembahagian pusaka dia, mesyuarat nasihat pada anak dia. Dia tunggu anak dia balik. Bapak tu tunggu anak dia balik. Dah pukul 2 pagi, baru anak dia balik. Bapak belum tidur, bapak. Bapak menunggu kau Sasli. Nampak tu. Anda faham? Tak faham sudah. Dia tunggu anak dia. Nama dia anakku Zazali kita. Maka dia boleh tidur lambat. Orang yang bincang suami isteri. Orang yang bincang dengan anak-anak dia. Boleh tidur lambat. Dan yang kelimanya ialah orang yang menziarah orang sakit. Isteri telefon ketua kampung. Tok ketua, suami saya sakit. Boleh tak datang ziarah tengok? Sekarang pukul 11. Waktu tidur. Ustaz kasih pesan suruh tidur awal. Kalau nak ziarah besok pukul 8, bolehlah, kata dia. Jangan cakap macam tu. Orang sakit kena pergi tengok. Orang kebakaran kena pergi tengok. Orang yang dalam masalah kena pergi tengok. Yang lain daripada ini, tidur. Masalah kita sekarang, memang Ustaz, saya punya kedai Ustaz, kedai makan kita punya tempat Ustaz, pukul 6.30 petang tutup. Wow. Restoran pun tutup. Bagus. Kita tak nak orang berjaga-jaga malam Ustaz. Kita buat kuarantin Ustaz. Bagus. Masalah dia sekarang, kedai kita buka 24 jam. Dan lebih malang lagi, kedai tu pula dalam rumah kita. Nama dia Shopee. Tak tidur juga. Ini cantik kan? Bang, cantik ni kan? Belilah nampak. Sekarang ni online tu banyak. Walaupun kedai di luar dah tutup, tapi kedai dalam rumah buka. Lagi meriah pula. Biru muka dia tengok. Ini maknanya malam tak rehat juga. Akhirnya tidur lambat. Tidur lambat, bangkit pukul 5.30, pukul 6. Datang kerja. Bila datang kerja, apa jadi? Cantiklah hari ni buat ceramah. Kenapa? Boleh tidur. Tu yang ramai memilih duduk di belakang tu. Tidur. Pasal apa? Semalam berjaga.
Jadi nombor satu, Allah Ta'ala jadikan malam itu untuk apa? Supaya tutupan. Duduk dengan isteri, duduk dengan anak, duduk dengan suami dalam satu keluarga, rehat. Kau bincanglah masalah kau. Sebab siang kita sibuk. Siang tak jumpa anak, siang tak jumpa suami. Kita jumpa suami orang, lagi lama pada suami sendiri tau. Pukul 7.30 dah jumpa laki orang. Sampai 5.30. Balik ke rumah pukul 8 sampai. Suami belum balik. Suami sampai pukul 11. Tengok bola. Kita dah tidur. Tu macam mana tak ngorak laki orang? Tu macam mana kita hari ni tak berkenal dengan isteri orang? Duk tengok isteri orang lebih lama daripada isteri sendiri. Ni parah ni. Tengok isteri orang pula kemas lah. Atas ada paku, bawah ada paku. Oh, tengok isteri kita pula paku apa tak ada. Dia cabut pula gigi palsu, lagi takut. Allah, duk di sini tak ada siapa yang buka gigi palsu. Duk di rumah dia, suami dia main gigi palsu. Tuan-tuan pernah tengok tak suami ngusik cucu, atuk ngusik cucu, dua keluar gigi depan tu, menangis cucu keluar balik. Hai ya Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi nombor satu, malam adalah tempat istirahat. Okay. Yang kedua, malam adalah waktu yang paling sesuai untuk beribadat. Sebab itu Nabi Muhammad diperjalankan pada waktu malam. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Laila tu maknanya malam. Oh, macam mau pikul tak? Tu mau pikul Laila kak. Bahasa Cina, mau pikul Laila lain. Tu bahasa Cina. Mau pikul datang. Laila ada nama orang, nama Laila. Nama apa? Laila Majnun. Okay, awak nama apa? Nur Laila. Dah lah cahaya malam pula, cahaya malam. Okay, Lail. Maknanya malam. Bahasa ni macam-macam tuan-tuan. Man. Siapa? Bahasa Arab sebut siapa? Man. Awak nama apa? Azman. Ringkasan dia Man. Siapa? Ya. Nampak? Oh, dia pula jawab ya. Panggillah Azman. Tapi dah biasa panggil, orang Melayu kan suka panggil ringkas. Kazim. Zim. Oh ya tuan. Naik bulu rumah. Nah, dia suka naik bulu rumah. Kalau nama penuh tak naik bulu rumah. Kazim tak naik langsung tak. Tapi cuba panggil Zim. Aduh. Nampak tu. Azman tak seronok tuan. Man nampak. Lagi tak tuan. Nampak itu bahasa orang Melayu, dia suka nama pendek-pendek. Ya, dia tak suka nama panjang-panjang payah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, Laila maknanya malam. Malam adalah waktu yang paling sesuai untuk ibadat. Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah dalam Isra' dan Mi'raj pada waktu malam. Kenapa tidak pada waktu siang? Siang kan nampak. Kan terang siang. Malam kan payah Ustaz. Sebab ini perjalanan ibadat. Ini bukan perjalanan suka-suka kat Som. Kat Som tak glamour langsung Ustaz. Baru ni saya ceramah di Mid Valley ke di mana? Setia Eko. Tengok apa banyak kedai dalam mall ni tutup, restoran tu. Tak ada orang ke? Saya nak pergi minum sampai awal nak ceramah. Pukul 6 sampai tak tahu nak buat apa, pergi cari. Kosong semua. Ada jual bungkus. Bungkus pun bungkus. Tak faham, tak faham sudah. Dia orang ni tak berniaga. Tanya pada yang duk tunggu information tu. Kak Zom, Pak tutup banyak. Su tu dah betul dah, Datuk. Nama saya bukan Som, Su. Oh iyalah. Kak Su, apa saya tutup banyak? Dekat-dekat nak betul dah tuan-tuan, Kak Som. Jadi saya suka sebut nama Kak Som. Sebab benda tu dekat dengan saya. Kak Som, Kak Leha, Kak Nap, Kak Tipah. Ini semua nama-nama yang saya sebut oleh ceramah. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, yang Ustaz sebut Leha tu, saya lah. Oh, nampak Ustaz. Menong saya tuan. Baik, tuan-tuan,
Ini perjalanan ibadat malam. Dia bukan perjalanan untuk suka-suka. Maka kalau nak buat ibadat, ada time dia, ada masa dia yang sangat dekat dengan Tuhan. Nama dia malam. Sebab itu, malam dekat dengan kita. Jarang kita sebut siang. Cuba tuan-tuan tengok. Yang dekat dengan kita perempuan. Semua memuji perempuan. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Azizah. Datang 60-an, Suzana, marilah sayang adik. Mari 70-an, Zuraidah namamu. Zuraidah pula dah. Mai tahun 90-an, Fiona pun. Lah. Jarang dia sebut. Kazim, masihkah ingat lagi? Jarang yang disebut nama perempuan saja. Daripada zaman dulu, di hujung sana tempatmu, bunga melur. Nampak tu? Dia akan letak nama perempuan sebagai pujaan dia. Begitu juga malam. Jarang lagu siang. Semua malam. Di waktu malam, bulan mengambang. Nampak tu? Lagi datang Ramli. Bila aku terpandang wajah Puan Nan Girang, aku dapat bayangkan itu satu jawapan. Tapi bila kau tiada, aku rasa terharu. Aku cari wajahmu di air yang sedang tenang. Tak ada malam, Ustaz. Hujung. Nak sampai ke lirik tu panjang, tuan-tuan. Masa yang dibagi terhad. Lainlah saya kalau saya buat konsert kan. Malam. Nampak tu. Itu M. Nasir. Malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahasia. Malam dihiasi bintang-bintang kerlipan tiada taranya. Malammu. Malam-malam. Cerita tentang malam dijadikan lagu. Jarang cerita tentang siang. Siang. Cintaku bertambah dalam. Jarang, tuan. Dia malam yang dipilih. Sebab apa? Malam itu menyentuh hati. Malam ini malam Jumat. Ruangkan masamu sesaat. Nampak? Orang lebih mengingati malam Jumaat pada hari Jumaat. Yang mana faham? Tak faham, tuan-tuan? Malam saja. Sebab apa? Sebab itu jiwa kita. Bila sebut malam, ada yang takut. Bila sebut malam, ada yang suka. Bila sebut malam, dia seronok. Kerana dia selesai siang hari, urusan dia selesai di siang hari, malam aku dengan Tuhan. Ada satu saat aku nak dengan Tuhan. Maka dipanggil apa? Qiyamul Lail, semayang malam. Bila sebut malam, ada apa? Ada Lailatul Qadar. Ada malam yang ditentukan, nama dia Al-Qadar. Bila sebut malam saja akan ada apa? Nisfu Sya'ban. Ni nak mari ni. Malam pada pertengahan Sya'ban. Bila sebut malam saja, tuan-tuan tengok, ada solat-solat yang khusus pada semayang malam. Nak datanglah bulan depan, nama dia Tarawih. Solat malam, nama dia semayang Tarawih. Mana ada orang buat Tarawih waktu siang? Semayang apa Kak Som? Banyak sangat. Tarawih. Oh. Bukan malam ke Tarawih? Kak Som buat siang, malam Kak Som buat kuih. Ya Allah. Oh. Order banyak Ustaz tu. Kalau takut tak sempat kan. Siang penat nak buat kuih puasa. Malam lah. Itu yang Kak Sun buat siap-siap supaya tarawih. Senang malam tak kisah dah. Oh, boleh buat tarawih siang.
Tuhan pun faham masalah Kak Som. Masalah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia, tuan-tuan. Maka ada benda yang tak boleh buat pada waktu siang. Dia hanya pada waktu malam saja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad. Awal-awal Allah Ta'ala turunkan wahyu pada Rasulullah. Qumil lail, bangun, hidupkan malam. Rasulullah tidur tu. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Wahai yang berselimut, wahai yang tidur, bangun. Hidupkan malam. Sebab itu tuan-tuan, perjalanan Nabi Isra' Mi'raj, perjalanan waktu malam untuk menghidupkan hati. Siang ni tak sempat nak hidupkan hati. Sibuk. Siang sibuk tuan-tuan. Mana nak main TikTok. Mana nak buat kerja, mana nak meniaga, mana nak sapu sampah. Malam-malam jarang kita sapu sampah. Malam-malam jarang tuan-tuan kita buat kerja. Pejabat pun tutup. Tutup dah malam. Tapi malam di rumah, hati tak tutup. Di rumah, jiwa kita tak tutup. Hening, diam, sunyi. Maka pada malam-malam itulah waktu yang paling dekat kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah ayat 15, ayat 16. Sampai nak jadi syarat orang yang beriman tu apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang beriman itu lambung dia jauh daripada tempat tidur dia. Lambung dia apa? Ni dipanggil lambung ni. Sebab tu kita bila kita tidur, kita akan sengit pada kita. Sebelah kanan. Sebab sebelah kiri kita ada jantung. Okey, mai kat Som, depan kat Som. Depan kosong Som, kat ni. Depan kosong tak apa. Kat Som, kat Nak mai depan mai. Itu tempat kameraman tu. Mai. InsyaAllah duduk di depan. Saya tak soal, saya tanya je. InsyaAllah. Baik. Orang perempuan kan berdiri kan. Cepat je respon. Cuba jantam diri lah untuk engkau lah. Entah. Nampak benar kan? Entah yang mana faham, tak faham tu dah. Kak Som punya pasal terus lupa. Apa benda lah aku nak cakap tadi tuan-tuan. Itulah Kak Som masuk lambat sangat. Terus teringat. Lupa tuan-tuan. Baik, yang semayang malam tadi ni. Lambung tu. Ni nama dia lambung ni. Lambung kanan. Bukan lambung yang itu. Bukan lambung tuan-tuan naik kereta. Ya Allah Ustaz jalan melambung kereta Ustaz. Oi, itu melambung-lambung. Bahasa ni macam-macam tuan-tuan oi. Sebab tu lagi banyak kita bercampur, lagi banyak bahasa kita tahu. Tapi masalah kita sekarang ni sebab tak bercampur. Duk di Putrajaya je, tak campur macam mana? Kita KL lah, memang lah. Orang sana dialeknya lain, orang sini dialeknya lain. Nak ke mana tu Kak Som? Nak ke Rewang. Rewang kata dia. Rewang? Rupanya nak pergi masak-masak. Besok kenduri kahwin namanya Rewang. Tu Johor, Rewang. Ada Rewang-Rewang Ustaz. Kalau belah saya Perak, nak ke mana? Itu Minah Rewang tu. Minah Rewang tu yang petang-petang naik motor pusing. Itu nama dia Minah Rewang. Lain. Bunyi sama Rewang juga. Rewang di Johor masak buat nasi ambeng. Yang tempat saya pula ini Minah Rewang ni. Petang-petang 5 orang naik motor. Relax je ronda melawat kawasan. Tu nama dia Minah Rewang. Geng-geng rempit punya perempuan. Baik. Bahasa tak sama. Sebab tu ni nama dia. Ni nama dia. Sikat. Sikat rambut, sikat. Setengah orang dia tak sebut sikat, dia sebut suroi. Suroi. Suroi itu maknanya sikat. Itu bahasa orang Banjar. Kawan saya dulu, nama dia Markawi Sikat. Markawi bin Sikat. Saya panggil dia Markawi bin Suroi. Sebab saya sikat tu suroi. Bahasanya tidak sama. Bila kita sebut Pak Pandir, oh bodoh ni Pak Pandir. Setengah orang pandir bukan bodoh. Berpandiran maknanya bercakap. Sebab tu kena banyak bahasa.
Saya jadi penceramah ni tuan-tuan, macam-macam bahasa saya cakap. Kalau saya pergi ke Gerik, saya pergi Pengelang Hulu, saya pergi Lenggong, Batu Kurau, saya tak guna bahasa KL. Saya guna bahasa dia orang. Oh, kita ni kalau duk minum air manis mapuh. Kena kecil manis mapuh, potong kaki kerak kaki. Tak pasal. Itu bahasa baling. Sik. Penggalang Hulu, Batu Kurau. Bila mari Bagan Sarai pula nak kula andereng nampak anta kurang. Apa je berenang lebih diulang. Itu bahasa Banjar. Lain pula. Mari belah Malay Nawa pula nak ke mana Pak Lah? Ke Kedah tu dia. Atau naik apa? Naik bah. Bila masa banjirnya. Bah tu maknanya bas. Kedah tu maknanya kedai. Dia tak sebut kedai. Kedai tu orang kamu gajah. Kedai lah. Kalau mari Malay Nawa, Kedah. Dia beza. Naik apa? Naik bas. Naik bah. Tu beza bahasa. Sebab tu kadang-kadang bila saya dengar bahasa dialek cakap tu, dia bukan koma. Kome lain tuan-tuan. Atuk lain. Kadang-kadang bahasa ni pun jadi tak tahulah. Singgah bermalam rumah Pak Ude, masaklah nasi sayur keladi, biar pape. Bukan biar, biar. Bahasa tu tuan-tuan kena ingat tuan-tuan ni. Marah benar Ustaz pasal bahasa ni, tetap marah pula tuan. Dialek itu. Sebab tu saya pergi ke Johor, lain dialek dia. Itu kena ingat tu. Tak pernah faham. Tak faham sudah tuan. Baik, ini nama dia lambung. Lambung ni lambung ni. Maka sunat kepada kita, bila kita tidur, lambung kanan. Boleh tak Ustaz kalau saya lambung belah kiri? Boleh. Tapi Nabi suka yang belah kanan. Sebab apa? Di sebelah kiri ni ada jantung kita. Bila kita tidur belah kiri, kita tekan jantung. Bila jantung kita tekan, oksigen kita bermasalah. Jantung kita bermasalah. Sebab tu pagi tadi saya pakai tu oximeter. Bubur. Okey. Saya bangun pukul berapa pagi tadi? Pukul 4.30. Saya ambil, saya pasang. Sebab semalam saya tidur macam itu. Saya nak tengok berapa deguban jantung saya. Oximeter saya. Cantik tuan-tuan. Jadi akak-akak di sini yang menghadapi masalah jantung, yang menghadapi masalah sesak nafas, tidurlah lambung kanan. Ini tidur menerak. Gini tidur. Bang, tidur elok-elok bang. Dia langkau. Bukan kata tidur lambung dah. Memang menerak terus. Tidur tu tuan-tuan. Nak bagi sihat tu. Wa ja'alna naumakum subata. Dijadikan tidur kamu tu sebagai satu kerehatan. Sebab tu saya tak marah tuan-tuan tidur dalam kuliah. Rehat. Terus mengantuk terus kat Zoom tu. Elok saya sebut tidur. Nampak nguap terus. Menguap ni kalau kat Zoom menguap, kat leher sebelah pun automatik. Automatik gitu. Dia ada beberapa automatik. Dia ada beberapa shock. Shock current tu. Pertama menguap. Menguap je seorang. Sebelah pun. Sekali. Yang kedua tandas. Nak ke mana Som? Toilet. Ikut? Kumpul ikut tuan-tuan. Kalau dia tak sebut toilet, tak terasa pun nak pergi kencing tuan-tuan. Itu ada masalah tu. Siapa yang terasa, bila disebut tandas, maknanya pergi cek. Nampak tu. Ada masalah tu tuan-tuan. Saya baru sebut sikit je toilet. Dah terasa dah. Ni parah ni. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Lambung sebelah kanan itu untuk apa? Untuk awak tidur dalam keadaan yang baik, selesa, tenang. Masalahnya Ustaz, suami saya ada. Kalau saya bagi dekat dia lambung kanan, saya dah bagi dekat belakang dia Ustaz. Adakah perlu minta izin Ustaz? Parah lah. Larat dia minta izin abang. Izinkan saya untuk tidur sebelah kanan. Abang-abang dapat isteri macam itu. Bertuah benar bang. Semua benda nak minta izin. Abang izinkan saya untuk ke tandas. Hebat ni tuan-tuan
Oi, oi, tak izin semua. Tak ada minta izin dah. Jadi tuan-tuan, tidurlah. Hak suami lambung kanan, isteri pun lambung kanan, pun salah. Yelah, bukan kita kena macam gitu-gitu-gitu, Ustaz. Dah tidur lantak langkau ke mana pun. Tapi mula-mulanya tidur lambung kanan. Supaya jantung sihat, jantung rehat, awak mimpi dengan baik, awak tidur dengan lena, awak mudah tidur. Mudah tidur lambung kanan. Maka kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia orang ni bila waktu malam, lambung dia orang jauh daripada madaji'. Madaji' tempat tidur. Tilam, katil. Lambung tu jauh daripada tilam mereka. Maksudnya apa? Tidurnya sekejap. Tidurnya sekejap. Allah Ta'ala sebut di dalam surah surah Ar-Ra'd. Allah Ta'ala jadikan bahawa mengantuk itu suatu nikmat daripada Allah. Mengantuk. Jadi akak-akak kalau mengantuk, abang-abang mengantuk tu nikmat. Dengan adanya mengantuk, tuan-tuan rehat. Jiwa tuan-tuan rehat, tidur. Sebab tu jangan dilawan mengantuk. Mengantuk, tidur. Mengantuk pergi tidur. Dia tidurlah akak. Jangan dilawan pula. Dia ambilnya mancis. Apa yang mancis mata kau, Din? Aku tak boleh tidur. Aku nak ngantuk. Aku tak boleh tidur. Tapi aku mengantuk. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata tidur itu satu rahmat daripada Allah. Tuan-tuan ada masalah di sini. Tidurlah. InsyaAllah pagi besok ada jalan penyelesaian. Setengah orang tak tidur. Gini. Hei, aku pula masalah. Engkau macam masalah lah. Aku nak tidur, aku tak tidur. Gaduh pula lagi bini, tuan-tuan. Apa masalah, Kak? Cuba cerita. Kita ni, Kak, selagi belum mati, insya-Allah settle masalah. Yang tak boleh settle, bila dah mati. Sekarang hidup, ya, insya-Allah, tunggu. Pergi tidur. Besok awak akan dapat selesaikan masalah awak. Ada pertolongan Tuhan, ada jalan yang Tuhan buka. Tak payahlah duduk menung. Abang ni tidur je, bukan tahu masalah orang. Tolonglah fikir. Fikir boleh selesai apa? Apa yang boleh diselesaikan dengan awak menjaga malam? Dia tidur. Masalah tak boleh tidur. Akhirnya dia ambil ubat tidur, ngap dia tidur. Apa jadi pada dia? Bergantung dengan ubat. Tak mahu dia. Jadi belajar, tuan-tuan, macam mana untuk kita tidur. Belajar. Belajar untuk kosongkan pemikiran. Belajar untuk tidak overthinking. Sekarang ni kita terlalu overthinking. Semua benda kita berfikir. Semua benda. Semua benda. Ni beras apa pula? Fikir. Fikir harga beras. Fikir. Dia nak jawab apa ke orang pula? Fikir. Fikir. Ni fikir pula. Macam mana Malaysia seri dengan Korea? Fikir. Ni katanya proton nak buat keluar pula X80 pula. Fikir. Ni dengar cerita dah bercerai. Iya ke? Bercerai pula. Bercerai pula. Tapi seronok kan tengok AB dengan Meme kan dah baik kan. Walaupun kan berat baik kan. Fikir lagi entah. Kau tahu lah laki dia menikah lain. Iya ke? Fikir lagi. Cuba jangan ambil tahu benda yang tak ada kaitan dengan kita. Ini semua ambil tahu. Dekat Melaka ramai tau pergi zoo. Dia pantang tengok orang beratur. Orang beratur dia pun nak beratur kali ni. Ni perangai kita ni. Perangai suka beratur. Tak apa benda dia tengok. Orang dia tengok beratur, dia beratur. Tak apa benda dia tak tahu. Rupa-rupanya restoran bukan Islam. Tak halal pula beratur. Pasal apa? Pasal budaya kita suka macam tu. Oh, dia nampak ni. Tu yang jadi banyak masalah. Bila banyak masalah, dia tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, bila badan nak sihat. Buang mana-mana benda. Orang dulu, tak ada. Orang dulu tak ada. Dia tak ada media macam kita, sosial macam kita. Kita semua ada, cakap. Daripada WhatsApp, Telegram, kilogram, semuanya ada. Tambah tuan-tuan ni,
Bilik KK pula. Memang kilogram banyak tuan-tuan. Oi, tuan-tuan, Masya Allah. Pening. Bila tuan-tuan dah pening, akhirnya tuan-tuan tak tidur. Okey, tak tidur tak apa, pergi sembahyang. Sembahyang pun tidak. Sembahyang, nak sembahyang apa kita uzur? Sembahyang. Kalau kita tak uzur, kita sembahyang. Uzur. Bodoh punya ustaz. Astaghfirullah. Jatuh kita pula bodohnya. La ilaha illallah. Tapi tuan-tuan, saya dah tak tidur 15 tahun. Saya tak tidur. Doktor pun dah habis meter dah. Habis ikhtiar dah. Doktor. Saya kata tak apa doktor. Okey. Saya enjoy dengan ketidakbolehan tidur. Sebab saya pegang prinsip enjoy your life. Dah. Buat apa nak cerita kat orang mengadu saya tak boleh tidur lah apa lah. Relax lah, dah tak boleh tidur. Besok boleh kerja tak? Boleh. Mana ada saya penat tuan-tuan. Ada tuan-tuan nampak saya penat. Yang penat tuan-tuan. Tuan-tuan yang penat. Saya ceramah ni dah dekat sejam dah. Kita start tadi 9.40. Sekarang 10.25. Dekat sejam lah. Hampir lah. Tuan-tuan terasa tak sejam? Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tau. Tuan-tuan pun nak rasa, masalah apa tuan-tuan. Jadi doktor dia cakap pada saya ni tak boleh shut down. Saya punya pemikiran. Terlalu banyak berfikir. Dia tak boleh offline. Letak kepala je fikir. Semua benda saya fikir. Itu pula. Tetapi adakah dia menjejaskan kerja saya besoknya? Tak. Alhamdulillah setakat ni. Saya boleh buat kerja macam-macam. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Besok malam ni saya di Melaka. Besok saya rakaman TV. Malam di Matic saya ceramah rakaman TV. Habis rakaman TV pergi hospital. Buat program di hospital. Habis hospital balik hotel rehat. Sekarang dengan tuan-tuan. Malam ni di Melaka. Besok rakaman TV. TV Hijrah. Malam petang RTM. Malam Forum Perdana. Jumaat program TV lagi. Di Gopeng. Malam di Senawang. Mana ada rehat? Jadi bila Ustaz rehat? Bila Ustaz rehat? Entah. Orang tanya saya, Ustaz bila Ustaz rehat? Entahlah. Maka saya enjoy dengan kehidupan. Bila saya enjoy, saya seronok. Seronok dengan tak tidur. Bila tuan-tuan duk menangis, tak tidur. Gila. Sebab tu bila kita tak tidur, saya buka YouTube. Saya baca Quran ikut YouTube. Dulu isteri saya kata, abang, bukalah YouTube. Dengarlah dia baca Quran. Saya kata, Mama, kalau abang dengar lagi, abang marah. Sebab ada yang saya dengar tu bacaan dia tak betul. Lagi saya marah. Tak? Saya cari bacaan Sudais, bacaan Romidi. Pukul 3 pagi duduk atas kursi urut gini. Enjoy. Mama pergi bilik belakang. Ayah tidur bilik ni. Sekejap Mama jaga Mama vertigo pula. Senang. Okay? Sebab tu ada orang ajak saya nikah lah. Ada yang nak bagi anak kat saya. Ada dia sendiri nak bagi dia pun ada. Umur 67 ni parah juga. Kalau anak tu boleh gagah ke tak? Yang terbaru yang nak bagi anak kat saya hari Ahad lepas. Siap bawa anak ke Ustaz? Ni anak saya. Ya. Cadang nak pergi kat Ustaz. Terus saya tengok tempat lain. Okay? Ada ni tu. Saya bukan tidur. Ada makcik ni pula, dia kata, Ustaz, saya nak kahwin dengan Ustaz sebab nak dapat ilmu. Saya dah tak jumpa isteri saya dah seminggu, tuan-tuan. Bila nak dapat ilmunya kalau isteri? Nak dapat ilmu, jadi anak murid. Bukan jadi isteri. Last Ustaz jumpa isteri Ustaz bila? Hari Ahad. Anak saya nak kahwin. Saya pula ada program. Okey, Mama, salam. Dekat keluarga Besan. Akad nikah pukul 3.
Ayah tak pergi. Di mana akad nikah? Penggalau Hulu, Gerik. Ustaz tak pergi anak Ustaz kahwin? Dok, sibuk. Saya ada ceramah di Alustar. Loh, anak kahwin tak pergi. Faham tak sibuk? Dok, kenapa tak pergi? Bukan saya kahwin. Lain kalau saya kahwin, saya kena pergi. Dia kahwin, lantak dia. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi anak saya yang kahwin hari Ahad lepas. Punya sibuknya tuan. Malam ni saya tak balik duduk di Melaka tuan. Jadi tak payahlah. Kalau dah dapat ilmu, jadi anak murid, bukan jadi isteri. Okey, umur 67. Jarang saya balik pukul 4 pagi, saya buka kitab. Kejut isteri. Mama, hari ni kita belajar faraid ni. Jarang. Tak pernah setakat ni, tak ada. Bukan sebab ustaz tolak saya, bukan sebab umur saya 67. Tak. Ustaz, 67 tu cuma angka ustaz. Saya boleh terima walaupun ustaz muda pada saya. Memang kau boleh terima saya, betul itu. Tapi kalau 27 insya-Allah kita ejah lah kan, Enjoy, tuan-tuan, enjoy. Masalah kita sekarang, kita tak menikmati hidup. Bila kita tak menikmati hidup tu yang jadi stres. Tak boleh tidur, belajar untuk tidur. Tak boleh tidur juga, nikmati dia. InsyaAllah kita akan jadi orang yang tenang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman itu apa dia? Bila malam, dia jarang tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum. Apa dia buat? Yad'una rabbahum. Dia berdoa kepada Tuhan dia. Dia semayang, minta pada Allah, yad'una rabbahum. Dia bangun semayang. Ini dia, malam adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Sebab tu nama dia Isra' ni, Laila ni, perjalanan malam ni. Ada tak tuan-tuan ada masalah? Semua ada masalah. Saya ni masalah banyak. Masalah saya sepah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ada nampak saya ada masalah. Ustaz ada masalah apa? Tak ada masalah. Ceramah kasih duit. Ada apa masalah? Yelah, Ustaz tak bayar income tax. Bulan depan bulan 3 Ustaz. Saya punya income tax 26%. Abang punya income tax berapa? Saya 26%. 1,260 kena tolak lah. 10,000, 2,600 kena tolak. Tak boleh pakai lah. Bukan sikit income tax saya. Tapi sebagai seorang warga negara, saya tetap bayar. Tak pernah pula saya kata ni tolak sejak income tax. Saya tak nak. Oh, tak ada. Kalau saya nak, baik saya jadi artis. Bayaran mahal, income tax mahal pun tak apalah. Bayaran masih mahal. Ni dah lah jadi ustaz. Bayaran 1%, income tax lagi. Masalah tak? Saya tak anggap sebagai masalah. Saya kata kat pegawai income tax, saya akan terus bayar cukai, bayar kepada negara selagi mana saya mampu, selagi mana saya sihat. Kalau saya dah tak sihat, saya tak mampu, saya berhenti lah. Saya jadi tok imam masjid. Gaji 1,500. Kalau hak tu pun kena income tax juga, ni parah. Tak ada masalah apa, relax. Terus duduk pening masalah, terus pening. Ustaz, banyak tak tempat ustaz tak boleh ceramah? Banyak. Sebab tak ada tauliah. Loh, tua-tua bangka pun nak ada tauliah. Dua je kan? Simple. Saya dah berceramah 34 tahun. Lebih lama pada usia Kak Nak lagi. Kak Nak baru 24, 34 saya. 34 tahun dah. Dah berceramah 34. Ya. So, umur ustaz kan berapa? 60 orang berapa? Tapi tak nampak. Lepas tu ya makcik 67 datang. Pasal tak nampak tua pada umur tua. Tuan-tuan, relax. Tak ada apa-apa masalah. Jangan letak. Orang tak panggil ceramah, tak apa. Duduk di rumah. Lagi saya suka. Boleh main dengan cucu. Cucu 2. Boleh main dengan isteri. Relax tengok isteri. Jangan dia. Lain lah.
Dia pergi ke dapur, ya, dah besar dah mama. Bukan setakat cucu. Selalunya lah besar dah cucu atuk. Tengok Tok Emah dia. Tok Emah pun dah besar. Jarang jumpa tuan. Lagi seronok. Tak payah tuan-tuan fikir-fikir. Apa masalah tuan-tuan nak fikir teruk jadi beban tu Yelah nak ceramah tak boleh. Tak ada apa. Kita bukan cari makan dengan ceramah. Bukan ceramah bagi makan kita. Tak. Saya macam-macam orang bagi. Orang bagi saya kopi. Tuan-tuan tengok sepanjang lebuh raya. Kopi kat Kazim. Tu tepi highway. Kat billboard. Saya duduk tengok. Saya tidur. Duduk lepak lah, mamai lah kereta. Jaga-jaga tengok tepi highway tu. Rasa macam kenal pakcik ni. Oh, sepanjang jalan dah tuan-tuan ni. Tak apa. Hidup. Saya filem saya dah siap. Lembaga penerbitan filem dah berikan kelulusan tanpa pemotongan. Saksikan nanti ya, di Pawagam. Berdekatan. Nama dia Zim Al-Qasim. Ya, filem. Saya jadi hero. Saya bukan jadi cameo, saya bukan jadi Pak Pacak. Saya pelakon utama. Ustaz tu, hero. Dah lah tua, hero pula. Waktu casting tu tuan-tuan, waktu pemilihan pelakon tu, pengarah dia tanya saya tu. Okey Datuk, siapa yang boleh bawa watak isteri Datuk? Saya tak kisah. Okey, siapa bagi pun okey, bukan pegang pun. Bukan boleh pegang ke peluk ke apa, tak ada. Okey, apa? Nak cadangan Datuk. Saya tak kisahlah, macam Rita Ridani pun okey. Rumah saya kata abang, kalau abang ambil dengan dia bang, saya cuti 2 minggu bang, ikut abang. Mana abang syuting saya ikut je. Oh, tak percaya. Masya Allah. Okay. Mula-mula saya tak nak berlakon. Ni filem tentang saya. Ni filem tentang saya. Skrip tentang saya. Kehidupan saya. Kisah saya. Bila saya tak nak berlakon, saya kata bagilah orang muda sikit. Boleh orang tarik ke Pawagam saya. Ni mana ada orang ke Pawagam. Siapa yang pusat cadangkan? Yang muka macam saya lah. Tahu ada feeling. Siapa Ustaz? Zul Arifin okey. Ni pun parah juga ni entah. Lah saya jadi entah. Semalam saya tengok di TV9, saya tengok TV9 pukul berapa semalam kat pukul 11 tu. Saya kata ni aku berlakon ni betul entah. Saya berlakon dengan Pak Kodi. Dengan apa nama Abby Yus, semua ada semalam lah keluar balik. Okay, tak boleh ceramah jadi pelakon. Saya dah tubuhkan kumpulan nasyid sebab saya buat konsert sekarang. Jadi apa masalah? Tak boleh buat ceramah, saya buat konsert. Saya menyanyi. Sekarang saya buat album dengan Kek Arius sekarang. 10 lagu, fully album. Tengah nak buat lagu sekarang. Jadi tak timbul masalah lah. Apa yang akak-akak nak timbul masalah ni? Datang semayang malam, besok Allah bagi idea. Ini tidak. Bila malam pergi menung kat tepi kubur. Duduk tingkat 24 terjun. Buat apa? Apa masalah kita? Malam tu mengadu dengan Allah. Allah akan bagi idea banyak pada tuan-tuan. Orang tak bagi saya ceramah. Ada satu negeri tak bagi saya semua sebab saya tak ada tauliah. Saya kata nak ambil tauliah apa? Saya dah 34 tahun. Saya yang mengajar korang. Dulu korang jemput saya bagi ceramah, bagi kursus pada orang awak. Sekarang saya disuruh pula ambil tauliah. Bukan saya bersuara diri, tak. Saya tak mau. Saya tak nak. Tak mau ceramah, sudah. Saya bukan kemaruk nak ceramah. Dah tua bangka. Saya yang bagi kursus dekat dewan, saya kena ambil tauliah pula. Ni parah ni tuan-tuan ni. Bukannya saya nak panggil ceramah, saya tak mau. Habis itu tauliah ustaz di Malaysia ni ada berapa? Ada 4 negeri. Jadi 4 negeri dah sudah pusing ke kanan hulu-hulu. Dah simple. Saya punya simple. Jemput datang, tak jemput sudah.
Kalau kasih duit, saya ambil. Ceramah habis, kasih duit, saya ambil. Kalau dia orang tak kasih, Ustaz, tak kasih, habis ceramah, saya balik. Simple. Kalau dia orang kasih tak cukup, jemput lagi sekali, tak datang lah. Senang tak hidup. Jadinya akak-akak pening kepala, buat apa? Itu Ustaz kesian dekat orang lain, Ustaz. Dia orang pun nak jemput Ustaz ceramah, Ustaz. Tapi Ustaz tak datang. Saya buat konsert. Jadi panggil saya lah. Semua lagu saya tapau. Nak lagu Jamal. Lagu Jamal saya menyanyi. Okay, lagu Jamal. Hatiku masih merinduimu. Biarpun kau jauh dariku. Jamal Azura. Tonton Nahir Amir boleh? Ingin ku milik kasih ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya. Hei Uji, nak ke mana tu Uji? Boleh? Oh, salah. Tuan-tuan nak lagu rock. Di matamu mencerminkan rindu. Nuan lagu rock, saya boleh rock. Nuan nak lagu putih. Though we got to say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I send you all my love. Every day in a letter. Still we will kiss. Tuan-tuan nak lagu Hindustan. Kabhi kabhi mere dil mein ख्याल आता है कि ये है तुझको बनाया गया है मेरे लिए. Nak apa boleh? Tuan-tuan nak suruh saya buat suara siapa? Boleh? Ustaz P. Ramlee satu? Lah, apa susahnya? Kan? Apa susah dengan P. Ramlee? Saya dah tengok P. Ramlee ada orang yang suara dia terang sangat. P. Ramlee bukan terang. Dia bukan P. Ramlee macam tu. Kami zaman persekolah. Hei! P. Ramlee bukan macam tu. P. Ramlee dah smooth. Tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Senang je. Masa berjauhan, apa yang dikenang, bila difahamkan, itulah sayang. Dia begitu je. Dia tak payah tekan. Mana ada tekan? Nak marah. Jadi tuan-tuan, ada tak masalah? Ya, mengadu pada Allah. Bila? Malam. Ini sembahyang malam jarang. Mulai tak bangkit. Tidur je. Anak lari pada rumah. Tak sembahyang dua-dua orang. Tidurlah Leah. Tidur. Dah pukul 11 ni Leah. Kata suami dia. Abang dah minta Ustaz Kazim sembahyang hajat. Jadi Ustaz Kazim yang sembahyang, kita tidur. Banyak cantik engkau. Macam mana? Dia feeling tak ada tau, feeling. Memang saya buat sembahyang hajat, tapi feel-nya hilangnya anak awak. Kan anak saya. Awak tidur. Ya Allah. Saya pula yang berdoanya. Ni parah ni. Saya dah kata dah tadi, kita di sini semua ada masalah tak? Ada. Ustaz, saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Tempat kerja? Okey, Ustaz. Saya kerja tempat saya okey, Ustaz. Bos saya okey. Saya semua okey, Ustaz. Oh, suami saya okey, Ustaz. Dia tak ada marah-marah. Tak ada lah. Tampar pun tak pernah, Ustaz. Angkat tangan pun tak pernah. Oi, betuahnya akak. Dia tangan dia duduk kudung, Ustaz. Oh. Dulu dia berniaga pasar Ramadan, niaga air tebu. Tangan dia masuk ke mesin, Ustaz. Tak ada masalah ya. Oi, Masya Allah, tuan-tuan hebat. Tak ada masalah. Anak saya tak ada anak. So, saya tak ada masalah. Mertua saya tak ada, Ustaz. Suami saya anak yatim, Ustaz. Yatim piatu terus. Oh, memang tak ada masalah. So, saya tak perlu, Ustaz. Oh, tak perlu. Habis tu awak tak bersyukur. Nabi Muhammad sembahyang malam tak?
Ya. Dia ahli syurga tak? Ya. Tapi Nabi Muhammad semayang sampai bengkak kaki. Isteri Nabi tanya, kenapa? Bukankah Allah dah ampunkan dosa engkau, wahai Rasulullah? Salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Rupa-rupanya semayang malam ni untuk bersyukur. Tanda bersyukur. Allah Ta'ala bagi kita pekerjaan. Yang di luar ni tuan-tuan. Meniaga hujan. Asyik meniaga hujan. Dah 3 hari bang kita meniaga bang, hujan bang. Elok hari keempat besok tak payahlah meniaga bang. Tak hujan pula. Susahnya. Kita tak bersyukur. Anak-anak kita semua sihat-sihat. Anak kita semua baik-baik. Berapa ramai orang yang anak dia sakit. Kita tak ada pun semayang malam. Anak kita, Allah. Nama pula cantik-cantik. Ryan Haikal Armani. Nama. Syakila Syatila. Nama. Nur Syakila Syatila Mavila. Sedapnya nama. Bapak Bidin. Nama bapak simple. Nama anak tu Nur Danish Haikal Ar-Rayyan bin Bidin. Astaghfirullahalazim. Itulah orang kita zaman sekarang. Zaman dulu nama bapak selamat tuan-tuan. Bidin bin Jumaat. Jumaat bin Sabtu. Simple. Anak kau nama apa Mat? Anak saya nama Sabtu lah. Sebab lah hari Sabtu. Kita sekarang beginilah. Apa namanya? Rayyan. Rayyan apa makna Ustaz? Syurga. Pintu Ar-Rayyan. Rayyan dah cantik dah. Danish. Danish ni bukan yang pencuci. Apa namanya? Dia tengok tu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Orang dulu simple. Kita bersyukur anak kita sihat. Duk di Putrajaya lagi. Balik kampung. Di mana Ustaz? Botek. Cakap orang KL. Danish, Don. Amadun. Danish, come. Please. Boy, come. Danish, Don. Behave, Don. Okay, boy. Padahal dulu, apa dibuatnya dulu? Duduk di KL, Danish, Don. Boy. Bukan orang sini lah, orang ni. Afrika ni, tuan. Allah bagi pada kita suami yang baik. Tiap subuh pergi masjid. Suami kita solat. Dia yang kais kaki kita kejut. Yang bangun subuh. Pukul 5:30 dah bangun. Kejut kita. Yang bangun yang. Subuh, nak masuk subuh dah. Mana suami macam tu nak dapat? Akak-akak dapat. Kita bangun. Baru 5:30 bang. Subuh. Kita pun pergi bilik air. Dia tidur balik. Aku sembang dengan air laki aku ni kan. Jadi tuan-tuan, semayang yang malam tadi untuk tuan-tuan mengadu pada Allah. Yad'una rabbahum khawfa. Semayanglah malam. Ni banyak masalah ni. Hutang, penyakit, masalah anak-anak, masalah suami, masalah mak bapak. Banyaknya masalah. Masalah kereta. Dulu masa tak ada kereta, kena hujan, balik naik motor. Itulah bang. Kalau beli kereta senang. Senang pergi kerja. Akhirnya beli kereta. Sekarang pula Sabtu Ahad pun kerja. Kau tak ada cuti ke? Kerja Sabtu Ahad. Nak bayar kereta. Dulu senang kerja bila ada kereta. Sekarang tak berhenti kerja sebab nak bayar kereta. Susahnya hidup. Jadi tuan-tuan, jom doa. Doa ni, suami ni, ya Allah tak tahu Ustaz Baran, Ustaz. Akak tahu masa bertunang tu, akak tahu dia panas baran. Tahu. Dia kahwin buat apa dengan dia? Ustaz, love is blind. Ulanglah, itulah blindnya. Dah tahu dia panas barannya, akak ambil buat apa? Sebab tu dia suruh kita bertunang. Bila bertunang, cek. Abang tahu waktu bertunang, waktu bercinta tu, tahu dia beletek. Tahu tak? Dia beletek lah handphone Ustaz. Terbakar handphone saya Ustaz. Panas gila Ustaz.
Lepas tu yang abang kahwin dengan dia buat apa? Yelah, memanglah dia beleter tapi dia okey lah kan. Dia macam caring lah. Pulang lah. Kita yang pilih. Satu mak bawa anak dia dengan cucu. Ustaz, ni cucu saya. Ini anak saya. Mak dia lah, mak cucu ni. Soalan. Suami dia kerja di Sabah. Cikgu. Ya, anak saya cikgu. Oh. So, minta ustaz buat surat sikit sebab nak minta tukar. Dah 3 tahun kahwin, PJJ. Jadi macam susah lah kan, kesian lah kan anak dia semua kan, suami jauh. Itu nak minta ustaz buat surat sokongan sikit. Mana ada surat sokongan sekarang ni kat ustaz. Tak nak lah saya, tak payah lah. Tolonglah ustaz. Jadi macam susah kan keadaan dia. Saya tanya dekat dia, masa akak bercinta dulu, akak tahu dia di Sabah? Tahu. Waktu bertunang, tahu dia Sabah? Tahu. Akak tahu tak susah minta tukar? Tahu. Yang akak kahwin dengan dia buat apa? Jawapan dia itulah. Dah cinta ustaz. Kalau cinta tahan lah. Nyusahkan saya pula. Nyusahkan saya tau. Dah tahu dia orang Sabah, ataupun dia orang Semenanjung, kerja di Sabah, risiko dia tak boleh duduk sekali. Hadap lah. Kalau akak nak suami yang 24 jam dengan akak, kahwin dengan orang stroke. Pergi hospital Putrajaya tu, pergi naik tingkat 4. Buat stroke nama dia. Tanya yang bujang, dah kahwin belum? Okay. Kahwin nak, ada di rumah. Belum. La ilaha illallah. Jadi salah satu bentuknya, masalahnya ustaz, saya dah sembahyang hajat. Macam tak keluar masalah pun. Tiap-tiap malam saya sembahyang hajat ustaz. Macam tak ada masalah pun. Selesai. Suami saya tetap dengan perempuan sondol tu. Penyondol. Babi ke? Orang. Habis tu kenapa panggil penyondol? Janganlah panggil penyondol. Atau panggil apa? Betina. Akak betina juga. Sama juga. Akak betina, dia betina. Atau nak panggil apa? Panggil perempuan itulah. Yalah, ustaz tu jantan. So, ustaz mesti masuk belah jantan kan? Tak, saya nak mengelakkan akak daripada buat dosa. Akak ngumpat pada orang, akak dosa pada orang, akak tiap-tiap tahun buat ceramah pemantapan iman, ceramah kebaikan. Dalam Isra' Mi'raj jangan ngumpat. Tapi akak ngumpat, yelah ngumpat lah. Cari laki kita. Yelah, tepuk sebelah tangan tak bunyi kak. Tu masalah dia. Sabar, jangan ngumpat dia. Jaga, akak jaga. Akak kena jadi macam isteri ketiga Piramli. Kita kena jaga kita punya maruah sebagai wanita. Okey? Jamil. Aku fikirkan 2 Jamil. Rupa-rupanya 3. Kau nampak tu? Nampak. Kak Pah, Mel tengok. Suami sini macam orang yang kita kenal kan. Apa lagi? Marilah kita bergaduh. Astagfirullahaladzim. Dengan suara besar dia apa semua. Ya Allah. Kita tengok badan dia pun takut. Jamil kata dia. Kan isteri dia kata apa? Sarimah kata apa? Kita kena jaga maruah kita sebagai wanita. Dalam hal ni kita bertiga tak salah. Yang salah Abang Jamil. Mari kita kerjakan dia sama-sama. Jadi tuan-tuan, yang kita nak pergi serang dia di pejabat buat apa? Tak kemalu kita. Datang serangnya. Betina tak guna, gatal, jantan, laki orang juga. Kan malu entah CCTV rakam. Orang sekarang lebih banyak merakam daripada melerai. Tengok je bergaduh. Siap buat live lagi. Ya, sekarang ada satu pertengkahan. Dia dulu cita-cita nak jadi wartawan. Tak berkesampaian. Tak payah kontrol. Siap buat sidang akhbar lagi. Tak payah. Setan elok-elok. Okey Ustaz. Macam mana kita nak elakkan suami kita supaya tak menikah lain? Senang. 2 jalan. Pertama, bagi makan kenyang-kenyang. Bagi makan kenyang-kenyang. Ustaz, suami saya sekali makan nasi 4 pinggan. Itu bukan kenyang Kak Som. Itu nama dia mata kedarah nama dia. Bagi kenyang-kenyang. Nak lagi?
Tak nak lah. Tak nak dah. Tu dia cara dia. Sebab tu Nabi pesan, kalau naik unta sekalipun, suami berhajat, bagi. Tengah duduk unta tu, duduk orang balik kampung, tuan. Leha, abang berhajat lah. Jomlah. Tu. Bukan maknanya naik motor dengan suami, nak balik ke Dengkil. Jumpa ladang sawit tu. Leha, abang berhajat lah. Bukan macam itu. Maknanya layan. Layan sungguh-sungguh. Selesai masalah. Tak maulah kau letih dah. Tak larat dah. Tu cara nombor satu. Cara nombor dua. Kemana dia pergi, ikut. Dah, simple. Abang mana bang? Tengok bola kejap. Ikut. Abang mana bang? Lepak kedai mamak kejap. Ikut. Abang nak mana ni bang? Abang nak mancing? Ikut. Abang nak mana abang? Abang ada kursus di Langkawi. Ikut. Abang kursus. Ikut juga. Abang kursus. Dia naik terbang tuan-tuan sampai Langkawi. Isteri sambut kat airport. Abang. Oh ini parah ni tuan-tuan. Ini masalah besar ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormat. Tak payah nak bergaduh. Jadi ayah dia mengadu. Khaufa. Mengadu dengan penuh ketakutan. Masalah saya dah buat ustaz. Saya dah sembahyang malam. Tak jadi apa-apa ustaz. Akak tak enjoy. Kan saya kata tadi enjoy. Enjoy dengan sembahyang. Kita faham enjoy dengan sembahyang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu bukan enjoy. Tu gedik nama dia. Enjoy maknanya awak bercakap dengan Allah. Awak mengadu dengan Allah. Awak bercakap dengan Allah. Tu nama dia malam. Waktu yang paling sesuai untuk awak mengadu dengan Tuhan. Masalah kita sekarang mengadu apa? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malika min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala. Gila mengadu ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatullah. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, itu bukan mengadu kak. Cuba tuan-tuan pergi jabat kaunselor, jabat kaunseling apa semua. Cuba pergi mengadunya tu. Cuba tuan-tuan pergi mengadu kat ustaz tu. Pergi jabat agama, jabat jawi. Jumpa banyak unit pegawai kaunseling. Cakapnya tu. Ustaz nak ngadu sikit suami saya dia pun tak faham. Pengaduan slow. Slow talk. Slow talk. Kak, saya ada masalah sikit. Nampak tu cara benar tu. Macam tu nama dia mengadu. Saya dah buat yang terbaik untuk suami saya kak. Tapi caranya baik. Saya tak tahu apa salah saya kak. Kamu kenal lelaki-lelaki perempuan tu? Tak tahu, tapi dia ada kak. Kawan suami kamu tu kakak. Astagfirullahaladzim, gaduh pula. Tuan-tuan, mengadu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Cakap dengan perlahan. Baca dengan perlahan. Mengadu dengan Allah. Akak-akak sembahyang macam mana? Bismillah. Itu kalau semayang sebelah suami atas katil, tuan-tuan. Suami tarik selimut tu. Jangan pandang belakang. Tu nama dia puaka ni yang rapi. Baca laju. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Bila tuan-tuan mengadu dengan Allah? Tak nama mengadu. Mengadulah dengan Allah. Bukannya kita semayang cepat, tak merasai nikmat, tak merasai enjoy. Yang jadi sekarang semayang tu tak menjadi sebab kita tak semayang dengan betul. Tomak ninah tak ada, menghayati tak ada, masa sujud tu tak rasa nak cepat habis. Sat je letak sujud bangun. Kenapa sekejap sangat? Saya resedung ustaz. Itu je alasan ustaz. Jadi lepas ni akak-akak bangun.
Allah kata yad'una rabbahum khaufa, minta malam-malam ya Allah, minta ya Allah, jagalah keluarga aku ya Allah. Berikanlah kebaikan pada anak-anak aku ya Allah, matikanlah kami dalam iman ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati mak mertua aku ya Allah. Garang sangat Nyonya Mansur ni ya Allah. Minta. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan aku ya Allah. Matikanlah kami dalam iman ya Allah. Itu yang mengadu pada Allah. Jadi macam mana cara dia? Tadi saya sebut, semayanglah dengan perlahan-lahan. Waktu tu suami tidur, anak tidur, apa pun tak bunyi dah. Mercun pun tak ada dah. Habis lah. Pukul 5 pagi, pukul 4 pagi. Waktu tu kita dengan Tuhan. Tu nama dia malam. Waktu itu tuan-tuan pakai pakaian bersih-bersih, sejadah cantik-cantik, wangi-wangi. Bangun semayang. Allah. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Pagi-pagi, pukul 5 pagi dah surrender. Nampak tak surrender? Allah. Tu surrender. Kita menyerah diri pada Allah. Cuba kita jadi polis. Jangan bergerak, angkat tangan. Surrender. Cuba bayangkan. Jangan bergerak, angkat tangan. Agak-agak polis tu je nak. Rupa ramai yang semayang. Usalli. Allah. Engkau surrender apa engkau? Dia depa tangan tu sampai kita pun beralih lah kita pun. Allah. Kita sampai ke belakang. Tak apa. Awak buat dulu. Adakah itu nama surrender? Adakah surrender macam ni? Allah. Langsung tak bunyi. Awal-awal awak tak nampak dah enjoy sembahyang tu. Bayangkan Allah yang maha agung duk tengok kita seorang. Maka sembahyang kita pun elok-elok. Allahu Akbar. Sunat langsung tak baca. Bila baca, tanya kenapa tak baca? Sunat, Ustaz. Tu bila nak rasa sedapnya? Bila nak rasa lazatnya sembahyang? Baca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Baru seronok. Saya tengok tuan-tuan hari ni banyak benda yang menjadikan sembahyang kita ni. Ada orang yang letak handphone atas jadah. Tengah-tengah sembahyang, telefon bunyi. Telefon bunyi. Isteri tercinta. Apa yang pula dia nak ni? Boleh tak tuan-tuan? Dipekuk dia ke? Banyak sangat gangguan waktu solat. Penyakit nombor 2 kita ialah solat nak cepat habis. Ni, tak lama lagi tarawih nak mari. Tu penyakit nak cepat habis. Korang surau korang Presin 14 berapa Jam berapa habis kita pukul 9.10 dah habis. Wow, cepat kita cepat. Masjid kita 10.30. Dia cari yang cepat. Ini penyakit kita. Kemudian kita kata kita nak mengadu pada Allah. Malam-malam bulan Ramadan nak mengadu pada Allah. Ni tarawih kan malam. Mengadulah pada Allah. Tak, dicarinya masjid yang lambat habis. Ataupun dicarinya masjid yang cepat habis. Kena tu imam tu lambat habis, ayat pula berulang-ulang. Lagi dia tak suka. Ayat slow, imam slow. Allahu Akbar. Kita duduk belakang ni, Allah silap datang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah ni parah ni entah. 2 rakaat dia cabut. Ada yang buat 20, laju gila. 7 minit habis. Tak tahulah dia mengadu apa pada Tuhan. Allahu Akbar, alhamdulillah, amin, ahad, Allahu Akbar, amin, ahad, assalamualaikum, habis 7 minit, tuan-tuan. Nasib baik dia sebut ahad, kita tahu surah Qul Huwallah. Kalau lah dia sebut Isnin, surah apa Isnin? Bila kita nak mengadu pada Allah? Bayangkan tuan-tuan, kalau kita mengadu dengan Allah dalam solat, waktu malam, satu negara kita kempen. Satu negara kempen sembahyang tarawih berjamaah setiap malam kita munajat pada Allah.
mengadu pada Allah, baca elok-elok, minta pada Allah, insya-Allah Allah memakbulkan doa kita. Kan Nabi sebut dalam hadis kudusi itu, Allah Ta'ala malam-malam dia cari siapa? Yang pertama, orang yang minta ampun, Allah nak bagi ampun. Dia cari, dia tunggu siapa nak minta ampun. Yang kedua, orang yang berhajat. Siapa-siapa yang nak berhajat kepada Allah, minta, aku nak bagi. Aku nak bagi pada orang yang berhajat. Yang nak ada masalah, nak diselesaikan. Bagi, aku akan bagi. Cari 3 ni. Kita hari ni bila ada masalah, tak nampak Tuhan, yang nampak bomoh. Kita tak nampak Allah, kita tak nampak Tuhan, nampak orang tu. Sebab tu, saya pergi hospital. Baru ni saya pergi hospital. Ada orang minta tengok mak dia. Ustaz tolong tengok mak saya. Saya pun masuk tengok mak dia. Tak nak baca doa apa-apa. Dah tadi suruh tengok, saya pun tengok. Doktor cakap dekat dia, you ada agama, saya pun ada agama. Okay. Sekarang sains pun ini keajaiban. You mintalah pada you punya Tuhan. Oh dahsyat. Sains pun tak boleh bagi jawapan. Saya tanya apa masalah dia? Masalah dia, mak kami ni dah berhenti nyawa 8 minit. Kemudian berhenti sekali bernafas 10 minit. Tapi duk hidup lagi. Sihat lagi. Sains tak tahu jawapan apa. Sihat elok. Saya pergi kemarin, nanti mak dia tengok saya senyum. Kenal saya, Kak. Suruh baca doa. Masya Allah, tuan-tuan. Allah punya kuasa. Dia tak boleh cakap. Waya sini, waya sini. Tengok saya tu meleleh mata. Kami ingat mak kami tak ada dah, Ustaz. Doktor ingat tak ada dah. Tak ada harapan dah. Tengok elok ni, Ustaz. Cuma doktor tak berani nak buang lagi, Ustaz ni. Takut dia tak, jantung dia tak kuat. Padahal dia punya pernafasan dia. Allah Maha Kuasa, tuan-tuan. Hebat makcik ni, apa amalan ni kita tak tahu. Allah bagi peluang dekat dia 2-3 kali. Dia ambil yang tiba. Dia minta. Doktor tadi pun kata Allah punya kuasa. Tak boleh buat apa. Itu tadi yang pengurusi sebut. Isra' Mi'raj ni, benda yang luar daripada sains berfikir. Benda yang luar daripada logik kita. Sebab dia termasuk dalam peristiwa mukjizat. Mukjizat sains tak boleh cari. Yelah Ustaz, macam Nabi Muhammad naik ke langit kan. Dia macam, oksigen dia macam mana Ustaz? Kan? Macam, yelah kan? Macam dia tak ada baju angkasawan kan? Kalaulah Nabi Muhammad pergi ke langit pakai baju angkasawan, dia bukan Nabi kat semua. Siap cok pasport lagi. Yelah. Dia Nabi. Kau faham tak dia Nabi? Dia mukjizat. Mukjizat, benda yang tak tercapai pada akal. Dibakar Nabi Ibrahim, tak hangus. Sains tak boleh bagi jawapan. Dibelahnya laut, terbelah laut. Dengan tongkat. Akak-akak kalau dapat tongkat tu senang ke Langkawi, Kak. Belah laut, jalan. Tak payah tunggu dah lah. Tapi kita bukan Nabi. Nabi Isa bercakap waktu buayan. Dalam buayan bercakap. Kecil lagi cakap Nabi Isa. Orang dah mati. Siapa yang bunuh dia ni? Dia. Datang Nabi Isa. Baik, aku tanya dia. Nabi Isa hidup kan dia? Hidup orang mati tu. Cakap, dia ni yang bunuh aku. Mati balik. Ini benda tak logik pada akal. Tapi iman, tak ada masalah. Lebih daripada itu pun aku percaya. Nabi Muhammad naik ke langit. Mukjizat. Apa masalah? Dia Nabi. Lain macam kita. Allah. Kita nak bayangkan kita macam Nabi. Silaplah. Dia Rasul. Allah yang suruh dia naik, bawa malaikat, bawa dia naik. Dengan buruk, dengan tangga dan sebagainya. Saya ni Ipoh. Saya ni orang Ipoh. Ipoh Mali talak sombong. Naik apa datang ni? Vampire. Tu. Hantu. Waktu saya datang
Waktu saya datang tu, bila saya masuk dalam kereta tu, semut ikut sekali. Semut ikut sekali. Dia duduk depan reba, depan cermin, dashboard. Pergi, semalam saya buat rakaman di Matic, Jalan Ampang. Kemudian Petaling Jaya. Kemudian dengan tuan-tuan. Kemudian Melaka. Balik Ipoh. Bila saya turun, semut tadi pun keluar. Balik ke sarang dia, isteri semut tanya, awak ke mana? Melaka. Agak-agak isteri semut kata apa? Awak ni gila ke? Kita ni bang, jangan kata ke Melaka. Nak keluar pintu pagar tu pun tak sampai bang. Abang tak berjalan kaki. Abang dibawa naik kereta. Namanya vampire. Sekali dia tekan, oh jauh gila laju. Kalau betul abang pergi Melaka, abang nampak apa? Jam, orang nak masuk zoo. Tuan-tuan mana faham? Logik tak kalau semut tu sampai, patah balik? Dia berjalan ke? Dia tak berjalan. Dia dibawa. Habis tu Nabi Muhammad dia bukan berjalan. Dia dibawa berjalan. Asra tu dibawa berjalan. Oleh apa? Buraq. Binatang yang sangat pantas. Apa masalah dia? Jadi jangan tuan-tuan duk fikir pula. Yalah, macam oksigen macam mana? La ilaha illallah subhanallah. Kak, ya, abang, ya. Abang jadi dari apa? Abang jadi daripada apa? Tanah. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ada tanah. Kita min nutfah, air mani. Air mani ni tuan-tuan, hina. Nanti kita mati pun jadi mayat, hina. Asal hina, jadi mayat pun hina. Tiba-tiba nak sombong. Nak sombong, asal pun air hina. Nanti mati pun jadi bangkai, jadi mayat hina. Mau tutup, bila mayat tutup, ustaz tak ustaz, tutup hidung. Kalau kita ni sakit 6 bulan atas katil, atas tilam tu, 6 bulan. Anak tengok, cucu tengok, suami tengok, jiran tengok, mati atas tilam tu. Malam tu, cucu nak teman opah dia. Pah, saya nak tidur kat mana, Pah? Tidurlah atas tilam Tok Wan kamu tu. Agak-agak cucu tu tidur dah atas tilam mati tu. Tobatlah, tuan-tuan. Kebetulan ada lori Cina jual tilam. Tilam. Tukar yang lama. Beli yang baru. Tilam tu lah kita jual kat Cina, tilam tu. Tak siapa dapat pula tilam mayat tu. Begitulah kedudukan mayat. Begitulah kedudukan kita. Daripada air yang hina, nanti jadi mayat yang hina. Jadi jangan sombong. Ustaz, air yang hina tu apa makna? Air yang tak laku. Ni nama dia air mineral. Kalau saya bagi dekat Kak Som ambil. Tapi kalau isi air mani dia ni, Kak Som, minumlah. Air apa ni Ustaz? Air mani. Haram jadah betul. Nampak tak? Tak laku. Air tu tak laku kat nak oi. Ni pasal Ramadan tak lama terbit Putrajaya. Tu tak lama nanti Putrajaya punya pasal Ramadan terbit. Air Lecikang, air Katira, air Bandung, air Nu, air Asamboi. Ada orang jual air mani. Satu balang penuh. Air mani. Air tobat lahum. Orang tak beli. Mana ada orang beli. Itulah asal kita. Okey. Daripada air, jadi mata. Daripada air, jadi mata, jadi telinga. Jadi hati, jadi otak, jadi semua. Logik tak pada akal, air boleh jadi orang? Logik tak pada akal, daripada air ni jadi cap jari QR code yang tak pernah sama? Satu dunia, 1 bilion. Kita duk cakap QR code, tuan-tuan boleh scan ya. Boleh scan. Satu dunia scan. Ingatlah kita PKP dulu. Masuk ni scan alamat ni, masuk sini scan tempat ni, masuk ni scan. Tak pernah sama pula. Pusing sana. Ni nama dia. Dia orang tiru daripada sini. Allah.
Saya pergi umrah hari tu, saya tengok kawan depan saya tu. Lamanya kau, aku menyesal duduk sebelah kau pula. Tekan tak boleh, tekan tak boleh, tekan. 5 jari tak boleh, 10 jari tak boleh. Berat menanam kau ni apa Rupa-rupanya jari dia habis. Ni habis ni. Sebab dia buat jus fresh orange. Setiap hari duduk haus ni macam ni. Jadi akak-akak gunakanlah sarung tangan tu. Dia dah habis ni. Masuk immigration Arab lagi. Ni daripada sini. Tak sama. Muka tak sama. Rambut tak sama. Gigi tak sama. DNA tak sama. Hanya dengan air saja. Yang tu lagi pelik. Pak siapa kau heran Nabi naik ke langit, Allah yang bawa dia? Kalau Allah boleh jadikan langit, takkan Allah tak boleh bawa Nabi Muhammad naik di atas? Simple, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam. Suku. Dah, masa dah tamat. Dah. Cukup. Saya bulan Ramadan ni ada satu jemputan di Putrajaya juga, jabatan apa, kementerian apa. 2 jam setengah. Dia tulis dalam surat tu. Dia minta Datuk dapat menyampaikan ceramah selama 2 jam setengah. Bulan puasa. Sudut tengok. Betul. Bulan puasa ni. Tapi fikir-fikir balik. Aku kan musafir. Ya benar, faham tak? Faham sudah tak? Baiknya Tuhan. No, baik Tuhan. Walaupun kau puasa, tapi ada orang yang tak payah berpuasa. Itulah Islam tu baik. Allah bagi cuti A, B, C pada orang perempuan. Kami orang lelaki tak nak tikai. Tapi orang perempuan tikai. Kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Kami pun ada hak jadi imam. Boleh akak jadi imam sesama perempuan. Kalau akak jadi imam pada kami tak rukuk. Bila akak jadi imam, perempuan, imam, rukuk, kami jemaah lelaki tak rukuk tu. Faham? Tak faham sudah. No, hak sah dekat pintu tiang lagi menyesal. Jauh lah pula, nampak tuan. Tak pernah pula kami komplain akak-akak ni A, B, C, Allah bagi cuti. Okey, akak-akak uzur. Tak payah puasa. Yeay. Tapi janganlah pergi makan depan orang. Ngap. Tak puasa, som. Musuh. Allah bagi cuti. Pasal apa? Pasal Allah tahu yang paling teruk puasa ialah akak-akak. Akak-akak ni tak puasa pun macam puasa. Puasa pun macam tak puasa. Itu tak bangun sahur, satu rumah gelap. Kalau isteri tak bangun, tak menjerit, gelap satu rumah. Dengan akak-akak menjerit lah. Satu flat bangun. Bangun, abang. Din, San, bangun. Jiran ni bangun. Kalau tak ada orang perempuan tak tahulah. Ya Allah. Yang anak-anak makan buka puasa. Suami buka puasa. Isteri di dapur. Sebab kita suka tanya benda yang tak ada. Ikan goreng, gulai semua ada. Sambal? Leha, sambal? Abang boleh makan lah apa ada. Dah masuk waktu lah bang. Sambal. Aduh. Sedih. Sedih tuan. Isteri ni sabar. Pergi tumbuk sampai. Air mata ni jatuh. Abang-abang ingat dia tumbuk sampai ke? Dia bayangkan muka kita tau. Sebab itulah Allah ni maha pengasih. Bagi mengandung, tengok. Sebab apa akak-akak mengandung? Kenapa akak nak buka puasa? Saya takut Ustaz. Bila saya puasa, saya takut kandungan saya ni, dia macam, doktor cakap dia macam, dia punya tu kalsium dia, potasium dia, magnesium dia ada masalah Ustaz. Jadi budak ni dia, macam saya pun ada ni, dia takut jadi, kalau gitu bukalah puasa akak, nanti akak bayar fidyah, nanti akak qada. Ustaz, kenapa? Macam saya puasa, tapi saya mengandung. Tapi doktor kata saya boleh mengandung, anak sihat. Tapi saya tak larat Ustaz. Saya tak tahu Ustaz, naik tangga letih, nak muntah, nak pening semua ada Ustaz. Saya je tak boleh. Kalau gitu akak qada sahaja. Simple.
Ustaz, saya dah mengandung. Okey. Kemudian beranak. Okey. Bila? Dalam bulan Ramadan. So, macam mana Ustaz? Saya beranak dalam bulan puasa. Beranak je lah masalah. Yelah, macam mana nak puasa? Tak payah puasa lah akak dalam nifas. Tak payah puasa. Allah bagi cuti. Semayang tak payah, puasa tak payah. Sebab akak dah bersalin dalam nifas. Nah, tapi kena qada. Puasa je qada, semayang tak payah qada. Yalah, berat lah Ustaz, 40 hari tu. Yang hari tu tinggal 7 hari pun Ustaz. Baru sambung hari ni Ustaz. Yang 7 hari, qada pun hari ni baru nak start Ustaz. Itu yang duk. Allah sempat ke puasa ni? Sempat ke? Nak qada. Yang setahun tu kau buat apa, Som? Lalah minit macam ni baru sibuk nak qada. Yang setahun lepas puasa tu kau qada je lah. Dah. Open house, house open, house. Sekarang dah sesak barat macam ni. Dah hujung-hujung sipi-sipi dah Ustaz. Ini Ustaz nak datang haid pula. Tak tahulah. Tak tahulah mana aku tahu. Allah dah bagi cuti. Jadi Ustaz, macam saya menyusu Ustaz. Boleh tak saya buka puasa? Sebab apa kau nak buka? Saya takut saya tak ada susu. Bila saya tak ada susu, anak saya nanti mati Ustaz. Kalau tu buka lah. Nanti kau bayarlah fidyah. Tapi kalau saya tak larat Ustaz. Anak saya sihat. Anak saya memang tak minum susu badan Ustaz. Dia minum susu botol Ustaz. Saya tak larat Ustaz. Saya pengatak. Kalau gitu qada sajalah. Buka puasa nanti kau qada. Senang tentu ada jawapan. Sebab tu kalau boleh sebelum Ramadan ni, bagi clear dulu tentang puasa. Ini tidak. Saya masuk bulan Ramadan. Macam saya Asma. Nama ke? Tak. Tu Ustazah Asma. Lain. Macam saya Asma, macam saya buat, tu batal tak puasa? Sampai sekarang tak habis lagi. Ustaz, soalan Ustaz. Macam kita korek hidung, batal tak? Setakat mana korek tu? Habis jari Ustaz. Sampai bila? Pergilah belajar balik. Buat kursus tentang pemantapan ibadat puasa. Supaya kita masuk dalam puasa nanti, kita semua dah ada ilmu. Ustaz, saya buasir. Soalan, kalau saya jolok balik buasir tu ke dalam, batal tak puasa saya? Ustaz, saya ni kena buat swab test. Panjang tu Ustaz. Panjang tu Ustaz. Begini Ustaz. Saya ingat waktu zaman PKP dulu, saya kena masuk TV juga. PKP ya. TV kena masuk. Program live ada, program semua ada. Tiap-tiap kali masuk, mesti buat swab test. Begini Ustaz. Kenangan mengusik jiwa tu. Kembanglah lubang hidup aku. Dalam betul tuan. Batal tak wuduk? Batal tak puasa kita sampai ke dalam itu? Bincang. Semua dalam fiqh dia ada membincangkan benda-benda ini. Jadi pergilah belajar tuan-tuan. Mudah-mudahan puasa kita akan dapat yang terbaik. Dan malam-malam di bulan Ramadan nanti jangan sia-siakan. Sebab mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jadi insya-Allah saya dah ceramah 34 tahun. Inilah kali pertama saya ceramah di sini. InsyaAllah kalau nak jemput lagi, 34 tahun daripada sekarang. Baik, cukuplah sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.